Baiklah, apa itu warga emas? Warga emas merupakan seseorang yang berumur 60 tahun ke atas mengikut tarikh Finder and Supply on Aging 1982. Oleh itu, saya telah memilih seorang warga emas yang diberi nama Mensah bin Ali untuk ditemu bual. Beliau merupakan seorang warga negara Malaysia yang berumur 83 tahun, beragama Islam dan juga berbangsa Melayu. Beliau merupakan seorang balu yang telah kematian suaminya yang mempunyai 8 orang anak, 5 lelaki dan juga 3 perempuan. Beliau merupakan seorang suri rumah yang pernah membuka perniagaan kedai makan di hadapan rumahnya. Beliau mempunyai sejarah penyakit darah tinggi, gout, masalah penglihatan dan juga masalah pendengaran. Manakala temu bual ini juga telah diadakan pada 3 Disember 2021 pada pukul 3 tengah hari dan bertempat di lokasi rumah beliau sendiri di Kampung Tan 7 Pasir Mas Kelantan di atas permintaannya untuk mendapatkan privasi dan juga keselesaan. Manakala dari segi latar belakang maklumat kes pula, persekitaran tempat tinggal klien adalah strategik. Kenapa? Sebab dikelilingi dengan rumah anak, cucu, menantu berdekatan dan berdekatan dengan kedai runcit, kedai makan, klinik, masjid, tanah perkuburan dan juga kilang. Manakala dari sumber ekonomi keuangan, beliau telah mendapat wang pencen daripada arwah suaminya yang bekerja sebagai pemandu bas, sumbangan daripada anak-anak, menantu, cucu dan juga NGO Kelantan. Status fungsi beliau sangat mengagumkan kerana beliau masih boleh melakukan pekerjaan sendiri. Walau bagaimanapun, pergerakan beliau mula terbatas setelah umur meningkat. Beliau mengalami sakit lutut, hilang daya sensitiviti pendengaran, presfobia, hilang daya tumpuan jarak dekat, deria rasa terganggu, keseimbangan pengkondusifan terjejas menyebabkan beliau sering jatuh dalam bilik air. Bahkan kini otot dan juga tulang klien mula menipis dan menyebabkan keradangan yang diberi nama osteoartritis sehingga mendisahkan penyakit gout. Pola tidurnya memang sering terganggu dan tidak tetap. Pola pemakanan juga tidak mengambil berat soal makanan seimbang. Oleh itu, makanan kegemarannya adalah yang manis dan juga berlemak. Walau bagaimanapun, beliau telah mendapat sokongan keluarga dari segi motivasi, komunikasi dan segala hal kesihatan akan diuruskan oleh keluarga. Soal kesejahteraan klien juga tersedikit terganggu memandangkan beliau sudah kehilangan suami, kehilangan 3 orang anaknya menyebabkan beliau hilang semangat. Rutin harian beliau juga hanyalah dengan melakukan aktiviti ringan seperti memasak, mengemas, berjalan ke masjid dan juga melakukan aktiviti ringan. Nilaian dan juga analisis isu, penilaian telah dilakukan berdasarkan pemilihan skala kemurungan genetik dan Mini-Mental State Examination MMSE. Peralatan yang digunakan hanyalah kertas soalan, pensel, kertas A4, jam dan juga pen. Penilaian MMSE telah mencatat skor 30/30. Klien dapat menjawab semua persoalan namun tidak sepantas golongan muda dan beliau bercampur dengan was-was dan juga tidak yakin. Manakala penilaian kemurungan geriatrik telah mencatat skor 14/15 iaitu kemurungan yang tinggi. Kemurungan yang tinggi adalah tidak normal dan perlu diberi rawatan. Hasilnya, saya dapat mengenal pasti masalah klien iaitu mengalami kenyanyukan dementia kerana suka mengingati masa tarikh ataupun tahun. Yang kedua, hilang daya sensitiviti pendengaran telah menyebabkan beliau tidak fokus dengan soalan yang diberi. Yang ketiga, beliau terpaksa mengangkat kertas lebih dekat kerana mengalami masalah penglihatan. Setiap intervensi seharusnya mempunyai objektif. Maka objektif saya pada hari ini ialah mengenal pasti isu warga emas yang mempunyai penyakit kronik. Yang kedua, menerokai kehidupan warga emas berasaskan psikososial spiritual. Dan yang ketiga adalah mengenal pasti kesejahteraan mental klien. Maka cadangan intervensi yang sesuai adalah intervensi kaunseling individu supaya klien dapat mengubah fikiran dan tingkah laku beliau dari terus berfikiran negatif tentang kehidupannya. Kini beliau di fasa akhir iaitu penerimaan kerana bersedia untuk kematian dan telah menyediakan segala kelengkapan jenazah dirinya sendiri. Intervensi ini sebenarnya akan menyelesaikan masalah klien dari segi emosi, tekanan, akan mendapatkan rawatan psikoterapi, terapi kaunseling dan meningkatkan keberkesanan program kaunseling yang lebih komprehensif. Sebenarnya terdapat 3 fasa yang telah saya lakukan iaitu fasa permulaan dengan persetujuan termaklum, pembinaan raport ataupun hubungan, menerangkan etika kerahsiaan, menyelidik latar belakang klien dan meneroka masalah klien. Fasa pertengahan pula ialah saya mulakan dengan meneroka masalah dengan lebih mendalam, guna pelbagai jenis teknik dan juga teori dan kemahiran untuk mengumpul data. Dan akhir sekali adalah fasa penamatan yang mana saya mula melakukan penyelidikan, penilaian, refleksi perasaan, penggunaan kata penggalak, rumusan serta menggunakan teknik mendengar sekunder. Oleh itu, antara kaedah-kaedah yang boleh dilakukan buat klien saya adalah
Keluarga boleh meluangkan masa bersama klien. Klien juga perlu melibatkan diri dengan aktiviti kelab sosial bersama rakan-rakan dan menghilangkan tekanan, ataupun klien juga boleh melakukan senaman ringan untuk kesejahteraan tubuh badan atau mendapatkan ubatan daripada doktor pakar untuk menyelesaikan masalah kesihatannya. Bahkan dalam sesi ini saya telah menggunakan teori dan kemahiran seperti teori pemusatan klien dan teori tingkah laku penlaziman ataupun penlaziman klasik. Manakala kemahiran pula saya telah menggunakan kemahiran interpretasi, kemahiran memberi motivasi, kemahiran reaksi, kemahiran penggunaan soalan terbuka dan tertutup, kemahiran menggunakan bahasa tubuh dan lisan dan juga kemahiran berdengar. Oleh itu, ramalan kes yang boleh kita kaitkan adalah sekiranya klien tidak ditemubuan dan melakukan intervensi ke atas beliau, dia boleh menyebabkan berlakunya kesan yang buruk ke atas kesejahteraan hidup klien. Kerana kita tidak akan tahu sebanyak mana masalah yang dihadapi oleh beliau, setinggi mana kemurungan yang disimpan dan sesusah apa kehidupan beliau. Manakala sekiranya kita melakukan intervensi ini merupakan langkah awal untuk mengubah kehidupan klien, di mana klien akan mendapat hak yang adil, sumbangan dari agensi tepat dan mampu menyelesaikan masalah kesejahteraan hidup beliau sendiri. Kekuatan klien adalah beliau mengerti tentang masalah yang dihadapi, namun beliau tetap kuat dengan adanya sokongan daripada keluarga dan juga sosial. Simpulannya, saya merasakan pengalaman menebubuat ini sangat bagus untuk meningkatkan kemahiran dan juga kepakaran diri, kerana ia akan mengajar seseorang untuk berubah dari segi kesilapan. Bahkan kita juga dapat mencapai objektif secara bersama.